Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amin Azmi bin Muhammad Nazri. Hari ini saya akan membicarakan tentang ketagihan pengambilan makanan ringan dalam kehidupan. Okey, untuk isi kandungan slide ini, pertama kita ada pengenalan, kedua penyataan masalah, ketiga objektif kajian, keempat metodologi kajian, seterusnya dapatan kajian, seterusnya langkah penambahbaikan dan akhirnya kesimpulan. Okey, untuk pengenalan. Okey, definisi untuk ketagihan dan makanan ringan ialah ketagihan bermaksud obsesi terhadap suatu bahan atau gaya hidup dengan kesan positif atau negatif. Untuk makanan ringan pula, makanan yang mudah untuk disediakan atau didapatkan oleh mana-mana individu pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Okey, untuk huraian, pertumbuhan pesat industri makanan ringan dan segera di Malaysia menimbulkan kebimbangan kerana industri tersebut bebas untuk mengiklankan produk tanpa kawalan yang ketat. Respon masyarakat menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk menjadikan makanan ringan sebagai pilihan yang mudah untuk memenuhi keperluan makanan mereka. Ketagihan terhadap makanan ringan merupakan istilah yang kontroversial, biasanya melibatkan kebergantungan kepada makanan yang tidak sihat, tetapi lazat, berlemak dengan kandungan gula atau garam yang tinggi, yang mencetuskan reaksi kimia dalam otak dan menghasilkan perasaan puas bergantung kepada pengambilan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Kamarul Syahrin. Baiklah, yang seterusnya ialah pernyataan masalah. Yang pertama, makanan segera boleh dikaitkan dengan masalah-masalah kesihatan seperti obesiti, peningkatan kolesterol, penyakit darah tinggi dan juga masalah buah pinggang. Makanan segera ini sebenarnya kurang berkualiti. Kandungan zat makanan yang terkandung dalam makanan segera adalah tidak seimbang dan boleh mendatangkan banyak kesan negatif. Ia boleh mendatangkan mudarat kepada kesihatan manusia oleh kerana kandungan garam yang terlalu tinggi, bahan perisa seperti MSG atau monosodium glutamate dan kandungan gula yang terlalu tinggi. Sebab ini boleh menyebabkan seseorang itu mudah diserang penyakit darah tinggi, buah pinggang dan sebagainya. Seterusnya, menurut kajian pakar pemakanan, makanan segera boleh membahayakan fungsi otak. Ini kerana otak manusia memerlukan glukosa untuk berfungsi dengan berkesan. Tetapi, terlalu banyak kandungan lemak dalam makanan mungkin mengganggu peranan glukosa ini. Dan ini akan menyebabkan tahap kepekatan terganggu dan seterusnya menjejaskan ingatan manusia. Otak boleh menjadi lembab dan daya ingatan akan merosot. Kesedaran masyarakat. Pentingnya kesedaran masyarakat mengenai makanan ringan ini ialah, sebagai contoh, sekiranya seseorang ingin keluar makan di luar atau di restoran, di pasar malam, contoh. Tapi kebanyakan makanan yang ditawarkan, yang disediakan, yang dijual, kebanyakannya makanan yang tidak sihat. Makanan yang tinggi kandungan lemak, kandungan garam, kandungan gula. Dan perkara-perkara ini yang boleh menjadikan makanan itu nampak lebih sedap, sebagai contoh. Namun sebenarnya perkara ini adalah tidak sihat. Seterusnya, keperluan makanan dalam kalangan remaja adalah penting untuk pembesaran. Corak diet dan keperluan makanan setiap individu akan mempengaruhi fungsi badan dan tubuh seseorang. Seorang kanak-kanak yang gemar mengambil makanan segera secara kerap boleh membahayakan, boleh merisikokan kesihatan dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Untuk kajian ketagihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Haris bin Termizi. Kini saya akan menerangkan tentang bahagian keempat untuk hasil kajian ini, iaitu metodologi kajian. Hasil kajian kami diperolehi daripada dua sumber, iaitu kajian jurnal ataupun artikel yang diperolehi daripada sumber internet. Kami menggunakan kaedah dengan mencari melalui kata kunci daripada Google Scholar, Mendeley ataupun Public Medical. Hal ini dapat artikel dan jurnal yang diperolehi dapat kami temui dengan menggunakan kata kunci seperti ketagihan makanan ringan. Yang kedua iaitu faktor-faktor ketagihan makanan ringan, dan seterusnya ialah kesan-kesan makanan ringan. Selain itu, artikel daripada sumber-sumber internet seperti laman sesawang Organisasi Kementerian Kesihatan Malaysia, institusi pendidikan dan publikasi akademik yang dipercayai juga dimasukkan. Artikel-artikel ini mestilah di-endorse oleh orang yang mempunyai kedudukan ataupun ilmu pengetahuan berkenaan tajuk kajian ini. Seterusnya, saya Muhammad Fakhrul Haziq bin Muhammad Nazri akan meneruskan pembentangan ini dalam topik dapatan kajian. Dalam bahagian ini, saya akan menghuraikan dan menjelaskan hasil daripada analisis data dan informasi yang diperoleh sepanjang kajian dijalankan. Terdapat 3 perkara penting yang telah dikenapasti, iaitu: pertama, faktor-faktor yang mendorong pengambilan makanan ringan, dan yang kedua, kesan-kesan pengambilan makanan ringan untuk tubuh badan, dan yang terakhir sekali ialah cara-cara untuk mengatasi pengambilan makanan ringan secara berlebihan. Pengambilan makanan ringan yang secara berlebihan dalam kalangan rakyat Malaysia amat membimbangkan. Justru, kita perlu mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong pengambilan makanan ringan di dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang pertama, kita boleh kenal pasti ialah kesibukan hidup. Mereka yang bekerja selalunya tidak mempunyai masa untuk mengambil makanan yang mempunyai karbohidrat atau protein yang mencukupi. Justru, mereka mengambil makanan ringan untuk mengalas perut semasa mereka bekerja dan tidak sempat untuk mengambil makanan yang secukupnya. Yang kedua ialah lambatkan makanan ringan di pasaran, menyebabkan makanan ringan terlampau mudah untuk diakses. Dan yang ketiga, rasa makanan ringan yang enak, menyebabkan para pengguna mudah untuk ketagih mengambil makanan ringan. Seterusnya, kita akan mengkaji kesan-kesan pengambilan makanan ringan untuk tubuh badan. Sudah semestinya, kesan pengambilan makanan ringan yang secara berlebihan akan menyebabkan masalah kesihatan seperti darah tinggi dan obesiti. Seterusnya, pengambilan makanan ringan akan menyebabkan individu tersebut kurang berupaya dalam mengawal selera makan, kerana pengambilan makanan ringan sudah memenuhi keperluan selera mereka. Dan yang terakhir sekali ialah kesan terhadap pertumbuhan kanak-kanak dan remaja. Makanan ringan yang kurang bergizi, terutama yang tinggi gula, lemak, tepung dan garam, dapat menyebabkan kekurangan nutrisi yang penting yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak dan remaja. Nutrisi seperti protein, kalsium, zat besi, vitamin dan mineral sangat penting untuk pembentukan tulang, otot dan sistem saraf. Di sini saya sertakan cara-cara mengatasi pengambilan makanan ringan secara berlebihan. Antara langkah yang boleh diambil untuk mengatasi hal ini ialah memastikan pengambilan makanan protein secukupnya, sentiasa mengawasi waktu makan, memilih alternatif yang lebih sihat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fazil Azim. Saya akan terangkan untuk langkah penambahan baikan. Mari kita lihat beberapa langkah dan penambahan baikan untuk menerangi masalah ini. Langkah dan penambahbaikan yang pertama ialah peranan pendidikan kesihatan. Penting untuk melibatkan pendidikan kesihatan. Kempen pendidikan kesihatan dapat diimplementasikan melalui pelbagai saluran, termasuklah media massa, himpunan masyarakat dan platform digital.
Contohnya informasi melalui media sosial, ceramah kesihatan di sekolah dan di tempat kerja, serta penyebaran poster di tempat awam. Ini membantu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang nilai makanan dan kesan buruk pengambilan makanan ringan. Selain itu, kita perlu memastikan bahawa masyarakat memperoleh maklumat yang mudah untuk difahami untuk menarik penlibatan masyarakat. Bahan pendedahan seperti poster di tempat-tempat awam dapat membantu menyampaikan informasi dengan lebih berkesan. Pelibatan aktif masyarakat dalam kesedaran kesihatan akan memberi dorongan positif untuk mengurangkan pengambilan makanan ringan secara berlebihan. Selain usaha dari masyarakat, kerajaan juga perlu berperanan aktif dalam mengawasi industri makanan. Pengawasan terhadap kualiti dan pematuhan standard perlu ditingkatkan. Perubahan dasar dan standard industri akan membantu mengawal penggunaan bahan tambahan seperti gula, garam dan lemak dalam makanan ringan. Pemantauan berkala perlu dilakukan untuk memastikan pematuhan industri terhadap standard yang telah ditetapkan. Selain itu, program kesedaran kesihatan dan nutrisi perlu diperkenalkan di pelbagai peringkat seperti sekolah, institusi pengajian tinggi, tempat kerja dan komuniti. Pendekatan ini boleh melibatkan kelab kurikulum pendidikan jasmani dan kesihatan dengan melibatkan ibu bapa dan guru untuk memberi sokongan tambahan dalam pembentukan amalan makanan yang sihat. Akhir sekali, kita perlu mencipta pilihan makanan yang sihat di tempat-tempat umum. Istilah proaktif seperti kantin sekolah dengan pilihan makanan yang seimbang serta kerjasama dengan penjual makanan di tempat rekreasi. Ini akan memberikan peluang kepada masyarakat untuk membuat pilihan makanan yang sihat. Dengan melalui langkah penambahan baikan ini, kita bersama-sama mencipta persekatan yang mempromosikan gaya hidup sihat dan mengurangkan ketagih terhadap makanan ringan yang kurang nutrisi. Langkah ini melibatkan pendidikan kesihatan, kerjasama masyarakat dan tindakan kerajaan untuk mencapai kesan yang positif dalam jangka panjang. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zafri dan saya akan menyampaikan kesimpulan terhadap kesan pengambilan makanan ringan. Iaitu berlebihannya pengambilan makanan terutama di kalangan kanak-kanak merupakan keprihatinan serius dalam masyarakat moden Malaysia. Peranan ibu bapa sangat penting untuk mengatasi isu ini dan mencegah dampak negatif jangka panjang terhadap kesihatan generasi masa hadapan. Yang kedua, makanan ringan cenderung memberikan kepuasan sementara dengan dampak negatif yang lebih besar. Masyarakat perlu beralih ke gaya hidup lebih seimbang dengan mengurangkan makanan ringan dan memilih option berkhasiat seperti makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kempen kesihatan meluas diarahkan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya pemilihan makanan yang bijak. Dan akhir sekali, dengan berbagai-bagai langkah ini, kita harap mendapatkan sokongan aktif dari masyarakat untuk membentuk masyarakat yang lebih sihat dan bermakna. Individu perlu bijak mengawal godaan makanan ringan demi mencapai visi hidup yang lebih sihat. Itu sahaja daripada kumpulan kami terhadap kesan pengambilan makanan ringan. Kami berharap informasi kami ini dapat mengubah gaya hidup masyarakat untuk jadi lebih sihat. Terima kasih. Assalamualaikum.